Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bab di mana kita diminta supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, dan juga kita diminta supaya wasilatul arham, menyambung silaturrahim di kalangan kitanya. Kita dilarang daripada kita memutuskan hubungan di antara satu sama lain di kalangan kita ini. Hari ininya kita akan sambung tentang hadis wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibatan afasilu ummi? Qala na'am silli ummak muttafaqun alaih. Wa qawluha raghibatun ay tami'atun fima indi tas'aluni syai'an qila kanat ummuha minan nasab wa qila min rada'ah wa sahihul awal. Cerita daripada Asma binti Abu Bakar ni yang merupakan ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar ni dianya telah menyebut bahawa ibu aku telah datang ke tempat aku sedangkan dia adalah seorang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma ni dia cerita tentang mengenai yang ibu dia telah datang untuk berjumpa dengan dia sedangkan ibu dia ni musyrik di waktu tersebut. Kemudian di waktu mana datang, di waktu iaitu di saat berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah. Waktu tu berlaku perjanjian Hudaibiyah dan antara Nabi dan kaum musyrikin. Ni yang menyebabkan waktu mana datang di perjanjian Hudaibiyah tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada di Hudaibiyah nak masuk ke kota Mekah. Tiba-tiba yang datang daripada Mekah tu salah seorangnya ibu kepada Asma bekas kepada isteri kepada Abu Bakar lah. Dia datang jumpa dengan nak cari Asma datang ke tak, rindu barangkalinya kepada anak perempuan dia ni. Yang menyebabkan di waktu mana dia datang saja, bila dia datang tersebut, dia datang berjumpa dengan Asma ini. Kemudian saya minta pandangan fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya pada Rasulullah, ibu aku datang padaku dan ingin meminta sesuatu daripada aku. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu qadimat alayya ummi. Ibu aku telah datang jumpa dengan aku, tapi raghibatun, dianya ada benda yang dia perlu pada raghibatun afasilu ummi. Lalu ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh saya menghubungi ibu saya padahal dia seorang musyrik? Ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak ya Rasulullah, ibu saya ni orang musyrik tapi dia datang jumpa dengan saya dalam perjanjian ni lah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am silli ummak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, hubungilah ibu kamu. Maknanya berhubunglah dengan ibu kamu tadi. Jangan kamu tak berhubung pula. Walaupun dia ni seorang musyrik, tapi orang yang tak beriman pada Allah. Walaupun dia ni tak beriman pada Allah, dia tetap ibu kamu dalam hidup kamu. Jadi oleh yang demikian, kamu kena sambung silaturrahim dengan ibu kamu tadi. Ucapan Asma raghibah yang disebut raghibatun tu ay tami'atun, iaitu yang diminta tadi ialah makanan.
yang dimaksudkan raribah tu meminta sesuatu yang ada padaku. Maknanya ada ke duit-duit sikit ke, ada ke belanja-belanja sikit ke. Asma, dah kamu ni dah dalam keadaan yang bersama dengan Muhammad, tentulah dengan Rasulullah itu, tentulah kamu ni banyak sikit harta dibandingkan dengan aku yang musyrik ini. Katanya Asma, ada yang mengatakan bahawa dia datang tu benar-benar ibu dia sendiri. Yang disebut, ditanya, ibu yang dimaksudkan dengan ibu tu ibu Asma betul ke? Ibu angkat. Takut ibu angkat kot. Orang tanya demikian. Tak. Dijawab, itu ibu dia sendiri daripada keturunannya sendiri. Daripada keturunan dia, keturunan Asma. Tapi ada pula yang mengatakan bahawa itu adalah ibu daripada susuannya. Ada yang demikian. Tapi yakni menyusulkan waktu mana dia kecil. Yang sahihnya ialah pendapat yang pertama lah. Itu keturunan daripada keturunan dia sendiri. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ibu Asma ni seorang musyrik, seorang yang tak beriman pada Allah, tapi waktu mana dia nak menyambung silaturahim dengan anak dia, dan anak ni perlu juga untuk menyambung hubungan dengan yang disebut dengan ibu, walaupun ibu tu tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena ingat ni betul-betul ni di kalangan kita orang yang mana-mana yang masuk Islam. Siapa yang masuk Islam, jangan dia putuskan hubungan dengan mak dan ayah dia. Jangan. Kerana dia tetap ibu dan ayah kita juga. Dan Rasulullah sendiri pun dia pesan pada Asma itu pun untuk menyambung silaturahim. Walaupun ibu dia ni seorang musyrik yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dalam perjanjian Hudaibiyah lah tu, dah lebih kurang 10 tahun dah Rasulullah duduk di, hampir 10 tahun dah Rasulullah berada di kota Madinah. Maknanya Asma ni meninggalkan mak dia daripada yang asalnya kerana perpecahan, kerana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Zainab As-Saqifiyah imra'ati Abdullah bin Umar bin Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyakunna. Qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqultu innaka rajulun khafifun zatil yad wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah fa'tihi fas'alahu fa in kana dhalika yujzihu anni wa illa saraftuha ila ghayrikum. Faqala Abdullah bali'tihi anti fantalaqtu fa idza imra'atun min al-ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatuha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-muhabah faqaraja alaina Bilal faqulna lahu i'ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akbarhu anna imra'ataini bil babi nas'alanika tujzi'u sadaqatan anhuma qala azwajihima wa ala aitami fi hujurihima wa la tukhbiruhu man nahnu fadakhala Bilal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Ini cerita panjang ni, cerita daripada Zainab As-Saqafiyah imra'atin Abdullah bin Mas'ud. Cerita daripada Zainab As-Saqafiyah, iaitu isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ceritanya yang berlakunya itu daripada Zainab bin Saqifiyah, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa anha, daripada dia ni dikatakan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucaplah kepada orang-orang perempuan ini. Rasulullah sebut, bersedekahlah kamu semua wahai orang perempuan. Wahai orang perempuan, Rasulullah pesan demikian. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Bersedekahlah wahai orang-orang perempuan. Rasulullah pesan demikian. Kenapa kena bersedekah orang-orang perempuan ni? Walau min huliyukunna, walaupun dengan perhiasan-perhiasan kamu. Ini Rasulullah pesan demikian.
Waktu mana kamu orang perempuan, kamu sedekahlah. Walaupun dengan perhiasan-perhiasan kamu. Banyaklah orang perempuan ni. Kenapa Rasulullah sebut pada orang perempuan tersebut? Kerana orang perempuan ni dia ada satu penyakit dalam jiwa dia ni. Itu penyakit di mana kedekut dalam hidup dia. Dia sayang. Dia sayang pada barang-barang yang dimilikinya. Ni ada penyakit ni lah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan pada orang perempuan. Di antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersedekahlah kamu semua wahai orang perempuan. Wahai orang perempuan, daripada perhiasan, walaupun daripada perhiasan-perhiasan kamu. Kan orang perempuan kan banyak perhiasan. Orang lelaki ni tak banyak perhiasan dibandingkan dengan orang perempuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersedekahlah kamu semua orang perempuan di kalangan orang perempuan walaupun daripada perhiasan-perhiasan kamu. Zainab berkata, saya lalu kembali ke tempat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Zainab pun bila dia dengar Rasulullah sebut demikian, dia pun balik. Dia berjumpa dengan suami dia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu saya sebut pada Abdullah bin Mas'ud, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud faqultu innaka rajulun khafifun zatil yad, disebut. Kamu ni sesungguhnya kamu ni seorang lelaki yang ringan tangannya. Disebut pada suami dia. Suamiku, kamu ni orang yang pemurah lah, senang cerita. Ringan tangan. Kemudian dah bukan sekadar ringan tangan. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah. Kemudian katanya isteri dia ni disebut dalam ringan tangan ni maksudnya dalam keadaan kurang harta. Bukannya pemurah tu tidak. Ringan tangan ni dipanggil kurangnya harta. Kemudian disebut lagi, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang perempuan ni supaya banyakkan bersedekah. Kamu tak ada harta sangat wahai Abdullah. Kemudian dia disebut kepada yang disebut dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kamu ni tak banyak sangat harta. Kemudian maka datanglah kamu kepada beliau dan tanyakanlah pada Rasulullah, jikalau sekiranya yang demikian itu mencukupi daripadaku, maka akan saya berikan saja pada kamu. Maksudnya ialah jikalau harta aku sendiri ini boleh diberikan pada sama keluarga, tentu lebih baik untuk kepentingan keluarga saja. Cuba tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sekiranya nak bagi harta ni, nak bagi pada keluarga, boleh tak ya Rasulullah? Bagi pada keluarga tu bagi pada siapa? Bagi pada orang dekat-dekat lah dalam kekeluargaan Abdullah ni. Tanya. Tapi jikalau tidak mencukupi yang demikian itu, yakni tidak boleh pada keluarga sendiri, maka saya akan berikan pada orang lain. Isteri pada Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, cuba tanya Rasulullah, kalau Rasulullah boleh tak, kalau kita ni keperluan kita dah cukup lah, kemudian dengan keperluan yang cukup tadi kita bagi pada keluarga-keluarga kita, boleh tak? Kemudian kalau tak boleh, tak apalah, boleh bagi pada orang lain. Itu maksudnya. Abdullah suaminya berkata, bahkan engkau sajalah yang datang pada beliau. Suami ni segan nak tanya Rasulullah. Dia pun sebut pada isteri dia. Dia kata, faqala Abdullah, bal i'tihi anti. Dia kata, bahkan kamu sendiri dah pergi. Tak perlulah saya yang nak pergi. Suami ni saling tolak menolak lah. Saling tak nak dipanggil. Fantalaqtu. Lalu aku pun, dah suami aku sebut demikian, aku pun berangkatlah. Pergilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang wanita daripada kaum Ansar yang sudah ada di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pintu rumah Rasulullah, sedang memerlukan keperluan sama dengan keperluanku, sama benar dengan keperluannya. Maknanya ada dah perempuan lain yang datang nak tanya Rasulullah tentang apa yang aku hajati ni sama dengan perempuan tersebut. Hajat yang lebih kurang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar sekali kewibawaan yang ada padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi mahabbatun. Kemudian Rasulullah ni hebat. Dia nak sebutnya Rasulullah ni hebat. Pergi sampai di rumah Rasulullah tu, kemudian disebutkan kemudian dalam keadaan demikian, lalu Rasulullah benar sekali kewibawaan padanya. Kemudian Bilal keluar menemui kami. Bilal keluar, tengok ada dua orang perempuan kat luar rumah Rasulullah. Lalu kita berkata kepada Bilal, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beritahukanlah bahawasanya ada dua orang perempuan yang sedang menanti di pintu untuk tanya pada Rasulullah. Nah, Bilal, boleh tak kamu bagi tahu pada Rasulullah, kami dua orang perempuan ni ada keperluan nak cakap dengan Rasulullah, nak bagi tahu pada Rasulullah. Kemudian ditanya terus, apakah sedekah itu mencukupi jikalau diberikan sahaja kepada suami-suaminya serta anak-anak yatim yang ada dalam tanggungannya? Nah, boleh tak bagi kepada suami-suami ni, yang mana suami ni dia ada anak yatim yang dijaga. Zaman Rasulullah ni dia ada dua kaedah penjagaan anak yatim. Yang pertama, mereka ni pergi berulang-alik. Hanya setiap anak yatim tu dijaga oleh lelaki-lelaki tertentu. Jaga tanpa ada hubungan. Yang kedua, dikahwini perempuan-perempuan yang ada anak yatim, anak yatim di bawah tersebut. Tu caralah. Sebab tu timbul ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nah tu. Cerita kahwinlah dengan perempuan ini 2, 3, 4. Tu cara demikian. Kenapa? Kahwin ni kerana isunya anak yatim. Nak jaga anak yatim lah. Tu ditimbul keadaan yang demikian pada seseorang ini sendiri. Kemudian, tetapi janganlah diberitahukan siapa kita yang datang ini. Dia pesan pada Bilal. Bilal, kamu bagi tahu kepada Rasulullah itu, tanya Rasulullah, boleh tak kalau isteri ni tolong pada suami untuk nak bagi sedekah ni, bagi pada suami, bagi pada orang yang dekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi pada keluarga yang terdekat, dan ataupun bagi pada suami yang ada tanggungan anak yatim. Orang lelaki yang jadi suami orang ni, dia kena tanggung anak yatim. Sepatutnya begitu. Dia kena jaga rumah anak yatim mana yang keperluan untuk dia tanggung pada mereka semua. Bilal lalu masuk jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menanyakan soalan di atas. Mula tanya soalan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa kedua orang tu? Rasulullah tanya balik. Yang datang dua orang tu siapa? Padahal dah pesan dah, jangan bagi tahu ada dua orang yang datang ni. Dua orang perempuan yang duduk kat luar rumah lah. Pesan pada Bilal. Bilal, kamu tanya soalan ni. Macam ni. Kemudian kamu jangan bagi tahu kami ni siapa. Jangan bagi tahu. Tapi bila masuk saja, Rasulullah tanya. Soalan tu datang daripada dua orang perempuan tu siapa? Rasulullah tanya balik. Bila Rasulullah tanya, Bilal menjawab, seorang wanita daripada kaum Ansar dan seorang lagi Zainab, isteri Abdullah bin Mas'ud. Disebut demikian. Bila sebut saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, Zainab yang mana satu? Sebab nama Zainab ni ramai sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, Zainab mana satu? Bila imra'atun minal ansar wa Zainab, faqala Rasulullah, ayyu Zainab, ayyu Zayanib. Zainab ni ramai zaman Rasulullah. Zainab macam kita lah, Abdullah tu ramai zaman kita. Ahmad ramai zaman kita. Tapi yang ni Rasulullah tanya, ayyu Zayanib, Zainab tu yang mana satu? Qala, akhirnya bila sebut juga, imra'atun Abdillah, isteri kepada Abdullah. Zainab tu isteri kepada Abdullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kedua wanita itu mendapatkan dua pahala jikalau diberikan pada keluarganya sendiri, iaitu pahala kerana kekeluargaan dan pahala sedekah. Rasulullah sebut terus. Rasulullah jawab,
Rasulullah kata, jawab pada mereka, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuma ajran. Bagi mereka berdua tu ada dua pahala yang Allah bagi. Yang Allah bagi pada dia. Ajrul qarabah, yang pertama pahala untuk kekeluargaan, pahala berkeluarga, wa ajrus sadaqah, dan yang kedua pahala bersedekah. Muttafaqun alaihi. Ni maknanya dua pahala lah. Kalau seorang perempuan dia dapati suami dia susah. Suami dia susah. Dia ada harta. Sebaik-baik dia, sebaik-baik keadaan pada diri dia ni macam mana? Dia sedekah pada suami dia. Bagi pada suami dia. Tahu dah suami banyak tanggungan. Antara tanggungan orang lelaki ni yang tak dibuat di Malaysia kita ni ialah, yang kita tak laksanakan ialah menanggung anak yatim. Menanggung anak yatim ni, ramai orang lelaki kita ni dia tak tanggung anak yatim. Dia tak peduli pada anak yatim. Dia ingat kena tanggung keluarga dia saja. Padahal anak yatim yang terdekat dengan dia lah. Anak yatim ni siapa? Kadang-kadang anak yatim tu anak saudara dia. Kadang-kadang anak yatim tu dia panggil yang dalam sekitar keluarga ipar-duai dia. Ipar-duai dia yang anak yatim ni. Mesti ada yang jadi anak yatim. Takkan tak ada. Mesti ayah mati dulu. Bila ayah mati dulu, maka di waktu itu secara automatik anak tu jadi anak yatim. Yang tak besar lagi. Yang besar dah akil balik tu lain lah. Tapi anak yatim, kadang-kadang anak yatim ni anak saudara kita je. Bukannya orang lain pun. Anak yatim ni kadang-kadang di kalangan sepupu-sepupu kita je. Jiran tetangga kita yang dekat-dekat dengan diri kita. Tiba-tiba kebanyakan orang lelaki dia tak tanggung yang ni. Di Malaysia kita ni lah, jarang sangatlah kita dengar. Kecuali orang yang soleh-soleh. Dia tahulah yang mana dia kena jaga dan sebagainya. Kelebihan jaga anak yatim ni besar sangat. Kelebihan dia. Tapi sayang orang kita tak ambil manfaat perkara demikian. Lalu Rasulullah pesan pada Zainab. Kamu tahu kan, suami kamu tu, maknanya suami kamu tu orang susah juga. Duit pun tak berapa banyak. Malu nak datang jumpa dengan Rasulullah. Bila Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud ni, dia minta supaya suami dia pergi tanya, suami dia malu. Tak nak lah tanya, kamu tanya sendiri dah. Yang menyebabkan dia pergi tanya. Bila dia tanya pada Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, dua orang perempuan ni kalau dia buat kebaikan tadi, dua pahala yang dapat. Yang pertama, pahala yang disebut dengan kekeluargaan. Yang kedua, pahala sedekah. Walaupun dia bagi pada suami dia. Walaupun bagi pada suami. Ni seronok ni kalau siapa yang jadi suami ni dengar. Isteri dia pula kaya. Misal contohnya. Bila isteri dia banyak harta, kadang-kadang isteri dia ni, kadang-kadang isteri dia ni adanya yang disebut dengan apa dia? Gaji-gaji yang mahal. Mewah sedikit. Kemudian dalam keadaan yang gaji mahal, lebih dan sebagainya, maka isteri ni sepatutnya membelanjakan sedekah dia ni untuk siapa? Bagi pada suami. Untuk menanggung yang lain dalam kehidupan kekeluargaan ini. Tapi jangan jadi suami yang pemalas pula. Jangan. Bila kita tahu isteri kita ni bekerja, banyak harta, tiba-tiba kita pula duduk relax je kat rumah. Terkangkang je kat rumah. Duduk tenang je dia. Kenapa? Dia tak perlu lagi kerja. Isteri kaya disebut. Isteri dia kaya. Tak boleh begitu. Walaupun isteri dia kaya, dia kena bertanggungjawab. Cari nafkah dalam kekeluargaan dia. Suami ni, Allah jadikan dia adanya bertanggungjawab. Itu cara demikian. Manakala bila dia bertanggungjawab, dia diajar supaya cari nafkah, cari kekeluargaan, bina kehidupan kekeluargaan. Manakala isteri pula jaga rumah tangga yang telah dibina oleh suami ini. Kebetulan rezeki Allah bagi melalui orang perempuan tu banyak dibandingkan dengan suami. Maka Allah jadikan orang perempuan ni, Rasulullah kata, kamu sedekah pada suami kamu. Kamu bagi pada suami kamu. Bagi itu untuk apa? Bukan untuk dia berjoli, pergi main golf, pergi karaoke dan sebagainya. Tak. Bagi itu dengan tujuan nak suruh tanggung nafkah tadi. Cari anak-anak yatim yang kita jaga. Banyak pahala yang kita dapat dengan cara demikian. Kemudian ini hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, nak suruh kita ni jadi kuat dalam amalan kehidupan kita harian ini untuk kita menyambung silaturahim di kalangan kita. Wan Abi Sufyan As-Sakhrin bin Harb radhiyallahu anhu fi
fi hadinatin tawil fi qissatin Hirqal anna al-Hirqa qala li Abi Sufyan famadha ya'murukum bihi, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu yaqul u'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salah was-sidqi wal-'afaf was-silah, muttafaqun alaih. Daripada Abi Sufyan. Abi Sufyan ni yakni Sakhr bin Harb. Dalam hadisnya yang panjang, perihal kisah dia bertemu dengan Hercules. Ini cerita waktu mana dia sebelum Islam. Abu Sufyan dia sebelum mana Islam. Tapi dia pergi untuk berjumpa dengan Hercules tu. Untuk memujukkan puak-puak supaya orang-orang Islam ni dihantar pulang balik. Dipulangkan balik dalam peristiwa waktu mana hijrah yang pertama ke Habsyah. Waktu pergi ke Habsyah tu, kemudian ditanya, kemudian waktu tu dia kafir lagi. Dia tak beriman lagi pada Allah. Tapi waktu mana Hercules tanya pada Abu Sufyan, Muhammad tu dia suruh apa terhadap kamu semua? Bila dia ajak pada Islam tu, dia suruh apa? Bila dia ajak pada Islam, dia nak suruh kamu buat apa dalam Islam ini? Lalu dijawab oleh Abu Sufyan waktu tersebut. Dijawab oleh Abu Sufyan, saya lalu berkata, nak sebutnya dia walaupun dia kafir waktu tersebut, dia jawab, Nabi itu mengucapkan demikian. Nabi itu mengucapkan demikian, dia sebut. Nabi kata apa dia? Qultu yaqul u'budullah wahdah. Jadilah hamba kepada Allah semata-mata. Esa dalam hidup ni jangan sembah selain daripada Allah. Jangan jadi hamba selain daripada Allah. Perhambaan diri hanya untuk Allah. Ni arahan Rasulullah. U'budullah wahdah. Jadilah diri kamu hamba pada Allah yang esa. Tuhan ni tak banyak. Bukan macam orang Kristian disebut Tuhan ni ada 3. Lepas tu tanya, Tuhan mana 3? Dia jawab, Tuhan anak, Tuhan ibu. Kita tanya balik, Tuhan cucu tak ada? Kita tanya demikian. Anak sebutnya, dia guna semua benda tersebut. Ini cara orang Kristian. Tak. Islam dia ajar, hanya Allah ni esa, satu. Allah ni satu. Banyaklah cerita-cerita arahan yang menunjukkan bahawa Allah ni esa. Satu je. Tuhan ni satu je. Adapun orang yang agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya, Tuhan mereka dia banyak. Beza dengan Islam. Islam ni Tuhan dia satu saja. U'budullahu wahdah. Hendaklah kamu jadi hamba pada Allah semata-mata. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a. Rasulullah sebut jangan syirik pada Allah walaupun sedikit sekalipun. Jangan sekali-kali kamu ni mensyirikkan Allah dalam hidup kamu. U'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang dipesan oleh bapa-bapa kamu sebelum daripada ini. Maknanya jangan sekali-kali kamu dalam hidup kamu ni mengikut apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Nenek moyang ni banyaklah dia pesan pada anak cucu dia. Jangan kamu kalau kamu nak berjalan, kamu minta dengan Tuhan yang ni. Kamu nak sembah pada Tuhan yang ni. Tuhan matahari, Tuhan langit, Tuhan bumi. Macam-macam gaya yang disebut oleh nenek moyang dahulu. Ni kerana tak ada ilmu. Nenek moyang yang tidak ada ilmu. Adapun yang dalam hidup Islam ni, dia tak ajar supaya kita ikut kata nenek moyang. Tapi dia ajar supaya apa dia? Ikut Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi waktu ni disebut terus, watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salah. Kemudian dia menyuruh kami untuk sembahyang. Dia menyuruh untuk kami sembahyang. Was-sidqi, dan juga sentiasa membenarkan apa yang diajar oleh Nabi itu sendiri. Sidqi, bercakap benar dalam hidup ini. Kata benar. Kemudian wal-afaf, dan menahan diri daripada melakukan menjatuhkan air muka. Wal-afaf dipanggil. Satu sifat yang mesti ada pada setiap di kalangan kita, afaf. Menahan diri daripada nak marah, dia panggil afaf. Dia panggil menahan diri daripada tamak, afaf. Afaf ni maknanya menahan diri. Maknanya pada diri kita ni, menahan diri dari hidup kita ni dalam keadaan yang kita nak buat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia panggil afaf.
Afaf ni maknanya kita kena tahan diri kita daripada dalam keadaan yang macam mana sekalipun kena belajar afaf. Afaf ni tidak sampai peringkat orang pijak kepala kita, tidak. Afaf ni maksudnya kita menahan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun afaf dipanggil demikian. Kemudian yang seterusnya Rasulullah pesan apa dia? Wassilah, menyambung silaturahim. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia hidup dengan sahabat, dia pesan sambung silaturahim. Jangan putus silaturahim. Di kalangan kitanya. Ini yang disebut oleh Abu Sufyan pada Hercules, waktu mana Hercules tanya Abu Sufyan, Muhammad tu suruh apa? Dia mengajar agama Islam tu, dia suruh buat apa? Lalu Hercules katanya Abu Sufyan pada Hercules ni, dia sebut terus, Muhammad tu dia suruh menjadikan diri kamu hamba kepada Allah dan jangan syirik pada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Kemudian watruku ma yaqul. Tinggal apa yang dipesan oleh mak ayah kamu, nenek moyang kamu dahulu. Nenek moyang kamu dahulu, dia kata begini, dia kata begini, kamu jangan ikut kata-kata nenek moyang itu. Kemudian wa ya'muruna bis-salah, mereka menyuruh kami untuk sembahyang. Kemudian was-sidqi, dan juga menyuruh kami bercakap benar. Wal afaf, dan juga menahan diri daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassilah, dan juga menyambung silaturahim di kalangan kita ini. Wa Nabi Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yadhkuru fiha al-qirat, wa fi riwayatin sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat fastawsu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmatan wa rahiman, wa fi riwayatin fa idza tafhamtuhumha fahsinu ila ahliha fa inna lahum zimmatun wa rahiman, aw qala zimmatan wa sihran rawahu Muslim. Qala al ulama ar-rahim allati lahum kaunu hajaran Ismail sallallahu alaihi wasallam minhum, wa sihraku Namariyah Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, kamu semua akan membebaskan suatu tanah yang di situ digunakan sebutan qirat untuk mata wangnya. Rasulullah sebut pada Abu Zar, Rasulullah, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha qirat. Kamu akan buka satu negara yang di situ orang-orang di kawasan tu kalau mata wang dia diguna qirat, dia panggil qirat. Kemudian wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain sebut sataftahuna Misra, kamu akan buka kota Mesir. Rasulullah kata sebut demikian pada sahabat-sahabat Rasulullah, kamu semua akan buka kota Mesir. Ni gambaran bagaimana Rasulullah nak muliakan Mesir. Rasulullah sebut demikian, kamu akan buka negara Mesir. Wahya ardun yusamma fiha qirat, itu bumi yang orang dinamakan juga nama di situ dalam keadaan disebut di kawasan itu namanya digunakan nama qirat. Orang-orang akan sebut, bumi mana tu? Bumi qirat. Mesir itu bumi qirat dipanggil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, fastausu bi ahliha khaira. Aku nak pesan pada kamu semua, aku nak wasiat pada kamu semua, penduduk, berbuat baiklah kepada penduduk di situ. Bila kamu pergi Mesir, jangan kamu buat benda-benda yang buruk. Fastausu bi ahliha khaira. Aku nak pesan pada kamu, bila sampai ke Mesir, jangan kamu buat perangai yang buruk. Jangan. Kamu kena buat apa dia? Bi ahliha khaira. Dengan ahli Mesir ni baik-baik. Rasulullah pesan. Ni kebanggaan orang Mesir ni sampai hari ni. Orang Mesir dia bila pergi ke Mesir, dia kata, kamu ingat ya, Rasulullah dah pesan dah pada kamu semua. Bila datang Mesir, kena berbuat baik pada kami semua. Kenapa Rasulullah pesan supaya berbuat baik pada orang Mesir ni?
Dia sebab nanti kita akan sebut. Fa inna lahum zimmatun wa rahimah. Rasulullah sebut sebab sesungguhnya mereka itu mempunyai hak kehormatan serta ada kekeluargaan. Rasulullah sebut demikian. Kenapa kamu kena berbuat baik kepada mereka tersebut? Sebab kamu tawan mereka dalam zimmah kamu, dalam tanggungan kamu. Yang kedua, mereka ni keluarga kamu. Rasulullah sebut demikian. Mereka ni keluarga kamu saja. Kemudian fa'izaftah wa fi riwayatin faiza iftatahmuha. Rasulullah kata dalam riwayat yang lain, Rasulullah kata jika kamu dah buka kota Mesir tu, fa ahsinu ila ahliha, hendaklah kamu berbuat baik kepada ahli-ahlinya, kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmatun. Rasulullah kata kerana bagi mereka itu kamu ni menanggung mereka. Zimmah dipanggil. Kamu ni sedang menanggung mereka. Wa rahimah, dan kamu ada hubungan kekeluargaan dengan mereka. Au qala, dalam riwayat Abu Dzar ni dia kata, ataupun Rasulullah sebut macam ni, zimmatan wa sihra, dan mereka ni dalam keadaan kehormatan dan juga disebut sihra. Kemudian dalam riwayat lain, mereka ni mempunyai hak kehormatan dan periparan. Mereka ni ipaduai kami, senang ceritanya. Maknanya Rasulullah kata sihran ni maknanya ipaduai di kalangan kami. Lalu ulama-ulama cerita ar-rahim allati lahum kaunu hajaran ummi Sulaiman Ismail minhum. Yang dimaksudkan Rasulullah tu, yang disebut dengan hubungan kekeluargaan tu, kekeluargaan mana? Itu ibu kepada Nabi Ismail AS, Siti Hajar itu ibu datang daripada mana? Daripada Mesir. Maknanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepada Nabi Ismail AS tu, Hajar tu, dia datang daripada mana? Asalnya Mesir, orang Mesir. Yang menyebabkan bila kita pergi ke Mesir, kena ingat ibu yang utama dahulu datang daripada mana? Ibu kita dahulu datang daripada Mesir. Bila kita balik ke Mesir, maknanya kita datang daripada keturunan itu. Kalau kamu berbuat buruk pada keluarga-keluarga ibu kita ni, macam mana dalam kehidupan kita ni? Wasahrakuna Maryah. Kalau dimaksudkan dengan ipa-dua ini, dengan siapa? Maryah ummi Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Maryah Qibtiyah, mak kepada Nabi, mak kepada anak Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Maryah Qibtiyah ni isteri Rasulullah, yang dia datang daripada Mesir, dihantar untuk diberi hadiah. Dia ni cantik lah. Cantik dia ni yang menyebabkan cemburu habis isteri Rasulullah yang lain. Dah lah cantik, kemudian lekat zuriat pula. Lekat zuriat. Rasulullah ni waktu mana kahwin dengan Maryah ni, Maryah Qibtiyah ni, isteri yang lain semua tak lekat zuriat. Tapi dengan Maryah lekat zuriat. Padahal Rasulullah dah tua dah. Rasulullah dah berusia dah. Dalam usia 50 lebih dah. Usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira dekat nak wafat dah Rasulullah. Tapi lekat zuriat. Dah lah lekat zuriat. Mengandung pula. Mengandung tu, kemudian Rasulullah ni jaga pula Maryah. Sayanglah pada Maryah. Dia cantik, rajin pula. Dia hamba je asalnya. Tapi Rasulullah merdekakan dia. Dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah merdekakan dia, dijadikan isteri. Dia ada dua orang, tapi Rasulullah ambil seorang ni, Maryah. Kemudian lepas pada tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli dia. Kemudian dapat lekat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Kemudian lahir anak lelaki, lagi Rasulullah sayang. Lagi Rasulullah sayang. Sayang ni menyebabkan sampai peringkat dah usia dah besar dah sikit. Dah itu dah. Tapi demam. Kemudian waktu tu kelam kabut dah Maryah. Ialah seorang ibu, ada anak seorang lelaki. Kemudian sayang dia tu tak boleh nak buat dah. Akhirnya bagi pada Rasulullah. Letak atas riba Rasulullah. Rasulullah lepas gitu, Rasulullah nampak Ibrahim tu tercungak-cungak nak menghadap depan Allah. Menitis air mata Rasulullah melihat anak kesayangan dia Ibrahim alaihissalam tadi wafat. Kemudian Rasulullah kebumikan
Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa sendiri. Yang ni yang menyebabkan peristiwa ni menjadi kesan yang besar dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sebut, bila kamu pergi ke Mesir, kamu kena ingat kamu ada ibu yang datang daripada Mesir, iaitu Maria Kiptiyah ini sendiri. Itu cara demikian. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, memuliakan. Macam kita lah, bila pasangan hidup kita ni datang daripada negeri tertentu, bukan satu negeri dengan kita, kita muliakan penduduk negeri tadi. Kerana apa dia? Kerana dianya keturunan daripada kita. Kita dapat keturunan daripada negeri tersebut. Itu cara Rasulullah pun sama jugalah. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Sambung akan datang cerita tentang mengenai peristiwa yang berlaku dalam hubungan kekeluargaan sesama kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.